أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننسى أوام أنت وأنا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصلي فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننسى أوام أنت وأنا، مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو، طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا، كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afif. Ia asalnya dari Biro Dakwah dan Penerangan. Saya merupakan pelajar TESOL semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Rasida binti Rosli, pelajar pengurusan perkhidmatan makanan dari Biro Dakwah dan Penerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilah Aini binti Badrul Nizam, wakil dari Biro Tarbiyah dan Kepimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Abdul Muin bin Muhammad Khaidir Bunyamin dari kos Graphic Design. Biro saya adalah Tarbiyah dan Kepimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Aiman Ashraf bin Hashim daripada Biro Pembangunan Modal Insan. Assalamualaikum, saya Siti Nabila Aini binti Tariq Naufal daripada Biro Pembangunan Modal Insan. Nama Siti Nasrina binti Hasbullah, kos Perakaunan dari Biro Akademik dan Kebajikan. Saya Sufiah Izzah binti Roslan, mengambil kos pentadbiran kesihatan. Saya dari Biro Akademik dan Kebajikan. Nama Ana Siti Hajar binti Ahmad Nizam dari kos Accounting. Ana daripada Biro Ekonomi dan Keusahawanan. Nama saya Nur Syahada binti Muhammad Kamal. Saya dari kos Graphic Design dari Biro Multimedia dan Publicity. Nama Ana Izzati binti Abdul Aziz. Ana daripada kos Perakaunan dan wakil daripada Biro Multimedia, Publicity dan Fotografi. Nama diberi Hatim Ahmad bin Muhammad Daniel. Saya merupakan pelajar nursing dan saya merupakan ahli sekretariat Biro Ekonomi dan Keusahawanan. Posting di media sosial keadaan semasa sekarang ni,
kita berada di bawah pandemik, jadi semua benda kena online. Jadi penyampaian kita pun online melalui media sosial. Tapi jangan risau, kaedahnya pelbagai. Kita akan ada meme, kita akan ada social experiment, penyampaian isu semasa, kata-kata hikmah dan banyak lagi. It's gonna be interesting, trust me. Kelebihan posting PGP adalah posting ini melibatkan dari semua unit di bawah PGP, iaitu Sahabat Palam, Interdakwat, Biro dan TTM. Sebagai contohnya, isu penghinaan Nabi Muhammad SAW di Perancis. Biro Dakwah dan Penerangan juga mengadakan sehari bersama DP, aktiviti upah biro. Selain kita dapat menganjurkan aktiviti yang menggerakkan upah, kita juga dapat pengisian untuk menambahkan kefahaman tentang dakwah. Bimbingan dari ESCO dan Timbalan ESCO ketika mengendalikan program. Biro Tarbiyah dan Kebinaan juga banyak melakukan aktiviti-aktiviti yang menarik seperti kelas pengajian Al-Quran dan kelas pengajian kitab yang kita akan jalankan secara selang-seli sepanjang semester ini. Selain itu, Viral Talk bicara Modul Rasul. Jadi Biro Tarbiyah dan Kepimpinan adalah untuk mengajar kita bagaimana cara untuk kita menegur seseorang itu dengan cara yang betul. Biro Pembangunan Modal Insan banyak menekankan di bahagian aktiviti yang melibatkan peserta Usrah Lembadi. Antara program-program yang BPMI telah jalankan adalah A Day of Mawalah, Sebidang Challenge dan banyak lagi. Kita dapat menjaga kebajikan segi-segi BRM dan dalam biro itu sendiri ramai ahli yang hebat. Dalam biro kita ada 4 unit. Unit pendidikan, unit bimbingan dan kaunseling, unit kampus dan unit program dan posting. Biasanya dalam unit pendidikan kita ada aktiviti macam skill class, academic tips, English day, gawian RFA dan Iqra. Unit bimbingan dan kaunseling kita ada birthday wish, motivational quotes, sebarang musibah. Unit kampus ni pula akan memberikan info tentang berkenaan dengan universiti, dan unit posting bertanggungjawab dalam menjalankan program-program yang dirancang oleh BAK. Kami akan didedahkan dengan aktiviti kesusahanan seperti jualan. Sebab PRM, bila PRM ada aktiviti, kami akan berniaga lah untuk sesiapa yang nak beli. Lepas tu dalam BAK ada setiap unit, unit inventory, unit marketing, unit kewangan. Kat situ kelebihannya kami dapat improve skill-skill macam nak simpan stok, nak uruskan kewangan dan macam-macam lah. Saya dapat belajar tentang bagaimana cara buat poster dan cara menggunakan edok-edok yang sepatutnya kita guna, dan kita dapat lagi melebihkan kreativiti kita untuk menghasilkan sesuatu karya ataupun poster yang kita dapat, dan bila orang melihatnya kita rasa macam kita gembira. Antaranya macam kita ada buat bengkel asas fotografi, di mana bengkel ini terbuka kepada bukan sahaja untuk ahli MPF tapi juga ahli PRM dan juga pelajar-pelajar biasa. Manfaat pada bengkel ini kita dapat gunakan bukan sahaja dalam persatuan tapi di luar persatuan. Contohnya macam sekarang kita ODI, so skill editing skill tu kita boleh guna untuk kita buat edit iklan ke untuk bisnes kita. Mana kita tahu kan, kita boleh belajar macam cara teknik yang betul lah untuk buat satu poster tu. Untuk buat satu poster tu kita tahulah apa font yang sesuai, apa gambar-gambar yang digunakan yang sesuai untuk digunakan, dan juga warna-warna yang boleh kita matchkan dengan keadaan poster tu, headline poster tu. MPF ada buat satu aktiviti untuk ahli MPF saja, aktiviti sembang santai bersama MPF. Bila kita ODR ni kita tak jumpa depan-depan, masing-masing macam sibuk dengan komitmen masing-masing. Tapi bila ada aktiviti ni kita boleh release stress, kita boleh rapatkan ukuah kita kan. Jadi bila ODR tak ada rasa macam awkward kan, bila dah lama tak sembang dengan sahabat-sahabat semua. Dan benda ni nanti kalau macam bergerak kerja dalam unit pun tak rasa awkward sebab kita dah ada communication. Menjadi MC di salah satu acara Grand Annual Meeting, itu nama program dia, yang dianjurkan oleh PRM pada awal SEM lepas. Biasanya bila saya nak cerita pengalaman-pengalaman jadi MC ni, mesti orang fikir yang saya ni nervous. Sejujurnya tak, sebab saya banyak kali jadi MC. Sewaktu di sekolah dulu, saya rajin sangat jadi MC, terlalu rajin sampai satu tahap saya kena ban menjadi MC di sekolah dulu. So bila saya minta untuk jadi MC dalam program PRM ni, rasa macam nostalgia, macam terubat rindu. Itulah pengalaman menarik lah sepanjang saya berada di dalam PRM ini. Semua pengalaman menarik sepanjang berada dalam BDP. Bonding ataupun silaturahim antara sekretariat dalam Biro Tarbiyah dan Kebimbangan itu sendiri. Bila ada orang wish birthday dalam grup WhatsApp tu, itu dah paling happy lah, ramai-ramai wish kan. Itulah pengalaman manis saya. Pengalaman yang paling menarik bagi saya adalah
ahli-ahli biro ini sangatlah friendly, sangatlah mudah untuk diajak berbual dan juga suka bergurau antara satu sama lain untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Apa yang menarik tu kita berinteraksi dengan orang yang berbeza-beza. Terutamanya saya sebagai seorang pelajar pendidikan matematik, ia adalah satu perkara yang sangat penting. Program Adik of Mawadah. Program tu kita kena buat CSR dekat rumah orang tua. Dapat belajar banyak lah daripada program tu, seperti menghargai orang tua, menghargai ibu bapa kita kan. Yang menarik adalah menjadi PIC birthday wish. Sebenarnya sukalah tengok orang lain happy. Pengalaman saya sepanjang join BAK ni, saya pernah jadi bendahari program dan unit program dalam program yang BAK jalankan. Apa yang saya suka dalam BAK ni, skill class. Bila orang bertanya tentang produk yang saya jual tu, walaupun ini bukan kali pertama, tapi saya rasa seronok bila setiap kali saya posting barang tu, ada orang bertanya tentang produk tu, walaupun orang tak beli. FIFA 4.0. So kat situ yang seronoknya dapat melakukan jualan secara besar-besaran. Kami jual macam-macam benda. Macam contohnya barang muslimah, makanan, pizza, semua tu lah kan. Kami dapat meniaga sama-sama, dapat cerita langsung, kami dapat tengok ada orang ceramah. Kiranya meniaga sambil berdakwah lah kan. So memang best lah. Saya merasa bersyukur kerana saya berada di grup MPF. Semuanya bekerjasama, menolong, tolong menolong. Pengalaman yang seronok yang dalam sepanjang ada dalam biro ni banyak sangat-sangat. Kita dengan ramai sahabat daripada pelbagai biro BAK, BDP, PMI dan semualah semua kan. Dan sahabat-sahabat kita daripada pelbagai fakulti dan pelbagai semester. Ada yang senior, ada yang junior dan yang penting dia karakter tu. Sebab setiap sahabatnya ada karakter sendiri. Ada yang mudah terhibur, ada yang suka buat lawak, ada yang serius sikit, ada yang suka loya buruk. Jadi karakter-karakter ni dia mewarna-warnikan suasana kan. Bila kita bergerak kerja kan, bila bergerak kerja tak ada macam stres. Bila kehadiran sahabat-sahabat yang macam ni, kita kenal macam ni, dia menambahkan seri dalam kita melakukan gerak kerja. Saya belajar bahawa kita tak boleh seorang, kita bergantung kepada orang lain juga sebab kita ada kelemahan dan kelebihan masing-masing dan kita bergantung antara satu sama lain. Dapat belajar bagaimana menggunakan masa dengan lebih baik, dapat belajar banyak soft skill yang kita tak dapat belajar dalam kelas, dan apa yang lebih penting sekali adalah kita dapat berada dalam suasana yang sentiasa mengajak kita kepada majlis ilmu dan kebaikan. Saya dapat belajar banyak benda baru, pertama sekali bila kita diberi amanah untuk mengendalikan program. Banyaklah kita belajar macam mana nak buat paperwork, contohnya macam mana nak buat master plan. Jadinya banyaklah perkara yang saya belajar dan boleh improvekan diri saya. Kita semua boleh melakukan dakwah, tetapi sukar ataupun agak mencabar bagi kita untuk meneruskan ataupun istiqamah dalam dakwah yang kita lakukan. Antaranya adalah kebolehan bercakap. Saya bukan baru dalam kegiatan persatuan, tapi semenjak diploma lagi. Jadi perkara dalam melibatkan diri dalam persatuan banyak membantu saya untuk lebih berdisiplin, lebih mempunyai kemahiran berfikir yang lebih baik, lebih terkehadapan berbanding daripada tidak menyertai mana-mana persatuan ataupun biro. Tadinya untuk bekerja secara berkumpulan dan mengurus masa. Dapat menguruskan masa dengan lebih baik. Sepanjang dalam online learning ni, skill class ni membantu dalam menambahkan pengetahuan saya tentang skill-skill application yang ada dalam komputer, macam mana nak edit, macam mana nak guna setiap feature-feature yang ada dalam internet. Amat yang membantu sebab sebelum ni macam banyak skill yang kita tak tahu, tapi lepas dah join ni banyak skill yang boleh kita aplikasikan menyiapkan assignment kita. Saya belajar untuk mempercayai orang lain. Dalam BEK ni kita bergerak secara satu kumpulan. Sebelum ni saya selalu rasa yang saya seorang je kena buat kerja sebab saya rasa itu semua tanggungjawab saya. Saya tak boleh bagi kat orang lain. Tapi setelah masuk dalam BEK ni, lagi-lagi saya dilantik jadi ketua unit inventory. Kerja yang diberikan tu jadi tanggungjawab semua tim saya. Jadi saya kena agihkan kepada tim-tim saya lah pekerjaan tu. Dia memberikan suatu suasana yang baru lah bagi saya. Saya dapat belajar macam mana nak improve kita punya skill dalam meniaga, cara kita nak komunikasi dengan pelanggan, nak tarik pelanggan semua, nak kira stok, nak kira kewangan semua. Lepas tu kami perlu kerjasama
dapat bersama lah dengan kawan-kawan untuk layan pelanggan semua. Siapa yang kira duit, siapa yang layan pelanggan, siapa yang bungkuskan semua tu. Lepas tu kami dapat improve our communication. Lepas tu dapat belajar sifat kepimpinan dalam satu pasukan. Banyak yang saya dapat belajar tentang Photoshop dan Adobe Illustrator dan sebagainya daripada kawan-kawan dan daripada kakak-kakak yang mengajar saya tentang Adobe ini. Dapat lebih lagi mahir tentang Adobe yang saya guna untuk buat poster dan iklan yang dihasilkan dalam PRM. Bagiannya banyak. Macam ilmu kan apa yang anda belajar daripada editing skill ni, macam anda boleh improve lagi lah. Macam dulu maybe sebelum join PF anda cuma tahu basic macam mana nak edit gambar apa semua. Tapi bila dah join PF ni, bila terlibat dengan bengkel-bengkel dan juga aktiviti, benda ni mengasah lagi bakat yang ada. Jadi apa yang kita buat tu macam lagi berkualiti lah. Kita belajar macam mana nak manage masa. Sebabnya bila kita terlibat dalam biro ni, secara tak langsung kita terlibat dengan aktiviti PRM yang kita handle program besar PRM macam mana. Jadi kat sini kita belajar macam mana nak manage masa kan, sebab supaya tak bertindan dan supaya kita tak buat kerja last minute, kita kena pandai manage masa lah. Benda ni sedikit sebanyak kita kan dalam proses belajar. Jadi benda ni mengajar kita untuk jadi seorang yang lagi committed lah macam tu. Kita belajar macam mana nak adapt dengan satu keadaan. Sebabnya kita buat kerja ni, kita bekerja dengan sahabat-sahabat kita yang banyak karakter. Kita belajar dengan kekurangan diri kita dan juga kekurangan diorang kan. Jadi ambil itu sebagai satu cara untuk kita perbaiki diri kita. Kita belajarlah untuk menerima pendapat orang lain dan belajar untuk meningkat lagi gerak kerja kita dan kualiti gerak kerja kita.